Ustaz Haji Syafi'i selaku imam pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan untuk kita hadir lagi ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita diberi lagi umur buat seketika ini sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada alam yang berikutnya. Masa kesempatan ini kita guna yang sebaik mungkin, memperbetulkan niat kita, tajdid niat kita, semua ibadat, semua perlakuan dalam kehidupan kita, kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Pengurusan kehidupan kita, kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengurusan tu ataupun kehidupan itu, perendangan itu dia panggil siasah. Kalau kita belajar siasah syariah, dia panggil siasah syariah. Dia panggil siasah mulghah, siasah yang lama, sistem kehidupan yang lama. Yang mana kebiasaannya kita, walaupun perkara itu bukan ibadat yang khusus, perkara umum, contohnya makan, mandi. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh ada mandi sunat, ada sunat mandi, ada mandi sunat. Tetapi ada mandi yang dipanggil mubah, mandi biasa je, harus saja. Tapi kalau kita niat kerana Allah SWT, dia jadi amal ibadat. Kita niat semua pekerjaan kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Makan kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadat, untuk memberi kekuatan tenaga pada kita untuk melakukan ibadat. Tidur memberi tenaga juga, energi pada kita untuk kita meneruskan ibadat, kerja buat kita di atas muka bumi ini. Semua tu kita niat kerana Allah, tajdid niat. Walaupun perkara itu selalu kita lakukan, tetapi kadang-kadang niat kita beralih. Boleh jadi kita daripada rumah kita niat nak pergi masjid tadi, niat nak ibadat, sampai kat pintu masjid jadi lain pula. Dia jadi hilang niat untuk beribadat. Sebab tu niat ni sentiasa kita tajdid, perbaharui niat kita setiap masa. Kerana kita tidak tahu bila saat kematian kita, bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada orang yang boleh jamin dia boleh hidup walaupun sesaat lagi. Tidak ada orang boleh jamin dia boleh hidup walaupun sesaat lagi. Kerana masa itu milik Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada kita sekarang. Jadi apa yang perlu kita buat? Maka niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita diam di dalam masjid ini, kita niat iktikaf di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan dengan diam kita dalam masjid ini diberi fadilat oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilat iktikaf. Banyak kita bagi kita orang beriman ni, sentiasa keadaan kita itu sentiasa dalam ibadat, dalam pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut orang berilmu, yang pentingnya ilmu ni dia penghulu pada amal. Kalau tak ada ilmu, dia tak jadi amal. Nak amal dengan apa? Nak amal dengan apa kalau tak ada ilmu? Maka ilmu ni dia penghulu kepada amal. Bila ada ilmu, barulah ada amal, barulah dapat natijah, kesan daripada ilmu itu. Ulama sebut ilmu laduni.
Ilmu laduni ni dapat daripada mengamalkan ilmu yang kita ada. Ilmu agama, asal agama. Itu panggil ilmu laduni. Kan ada orang sebut ilmu laduni ni tak apa dalam guru. Tak apa 40 hari 40 malam, tak apa. Boleh dapat ilmu laduni. Itu bukan ilmu laduni, itu ilmu sesat tu. Jadi ilmu laduni ilmu yang kita amalkan daripada amalan yang kita buat daripada ilmu yang kita dapat. Ilmu fardhu ain, ilmu fardhu ain, begitu. Jadi maka datanglah ilmu yang tidak diketahui, maka insya-Allah, sebab itulah disebut orang berilmu hatta tidur sekali. Tidur kan apalah sangat tidur, tapi bagi orang ilmu ada pahala. Tidur seorang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 70 orang habib. Maknanya orang berilmu tidur je, tapi dia takuti daripada 70 orang habib. Apa habib? Ahli ibadat. Ahli ibadat yang tanpa ilmu lah. Kalau ahli ibadat yang ada ilmu, alhamdulillah. Ahli ibadat yang tanpa ilmu, kan? Kadang-kadang dia melakukan ibadat itu tanpa ilmu. Dia tak tahu di mana aulawiyahnya, mana keutamaannya. Kadang-kadang perkara itu sunat dia lebih-lebihkan sangat. Ada perkara yang lebih aula, dia tak tahu. Bila ada orang ilmu, dia boleh tahu mana yang paling utama. Contohnya bertembung antara majlis ilmu dengan majlis zikir. Mana yang penting umpamanya? Majlis ilmu. Maka ketika kita orang yang tak ada ilmu, maka duduk dalam majlis ilmu jadi wajib. Duduk asal tadi mubah, sunat. Tapi bila duduk untuk melepaskan fardhu ain, belajar dia jadi wajib. Duduk jadi wajib. Begitu kan? Itu perumpamaan. Jadi insya-Allah kita masih lagi dalam menghadapi Covid. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat dipertemukan bulan Ramadan ini. Walaupun tahun lepas kita semayang tarawih di rumah. Banyak lahir imam-imam baru. Ada hikmah juga lah. Pada tarawih di rumah, imam baru. Jadi masa itulah nak melatih diri jadi imam. Sebelum daripada ni harap pada imam, ustaz kita. Ini bila tarawih di rumah masing-masing kena jadi imam. Kalau tak jadi imam, maka anak pula kata, apa ayah, aku lagi pandai. Jadi itu ada hikmah. Jadi alhamdulillah Nabi SAW dan para sahabat ketika untuk menghadapi masuk dalam bulan Ramadan, Nabi dan para sahabat melakukan persediaan awal. Hari ini kita selit-selit lah. Apa ni berkaitan dengan persiapan kita dalam menghadapi puasa bulan Ramadan. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, doa yang biasa imam baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi doa itu diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebelum masuk bulan Ramadan, jadi Nabi dan para sahabat dah bersedia dalam bulan Rajab. Kemudian masuk bulan Sya'ban, kemudian masuk bulan Ramadan. Tujuan apa bagi kita yang boleh jadi dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun tu kita tak rajin puasa sunat tak buat, kan? Jadi bayangkan kalau kita tak ada persediaan awal. Orang kata pandai enjin. Kalau kereta pun kena pandai enjin dulu. Sebelum jalan pandai enjin dulu, baru jalan. Walaupun orang kata tak payah pandai enjin, itu teori tak berapa tepat. Kena pandai enjin. Ada orang kata kena juga 5 minit. Itu macam-macam khilaf. Itu ulama kereta lah. Ulama otomotif. Dia khilaf. Kena pandai enjin dulu, kena start boleh jalan dulu. Tapi ini isu puasa ni, maka persiapan awal, kan? Nabi dan para sahabat sejak daripada bulan Rajab, Sya'ban lagi memperbanyakkan puasa. Sedapatnya kita puasa daripada bulan Rajab,
Kemudian puasa sunat pada bulan Syaban. Kemudian barulah kita masuk pada bulan Ramadan. Jadi kita kena menzahirkan kegembiraan kita, ya, dalam menghadapi bulan Ramadan. Para sahabat dan Rasulullah SAW dan para sahabat gembira hati. Ya, batu perintah Allah, ya, perintah yang wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita habis tempoh Ramadan ni kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak membuahkan la'allakum tattaqun itu, dia mesti yang pertama sekali akidah, mesti seorang Islam. Sebab itulah perintah puasa ni wajib kepada orang beriman. Orang tak beriman tak wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang sahih akidahnya, orang yang sah akidahnya, barulah dia akan dapat natijah tadi, la'allakum tattaqun, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut ni dia memerlukan, yang pertama disebut tadi ilmu lah. Ilmu tu adalah permulaan kepada amal, ketua kepada amal, penghulu kepada amal. Yang pertama kena ada ilmu, kan? Baru datanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu macam mana? Ilmu akidah, ilmu fiqh. Ilmu akidah sah iman, ilmu fiqh untuk sahkan ibadat, ilmu tasawuf untuk sahkan batin, untuk sahkan qabul, ikhlas, untuk sah ikhlas, barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu maknanya ilmu akidah dari sudut iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari sudut ibadat zahiriyah, zahir kita, zahir kita, anggota yang zahir, itu fiqh. Kemudian batin kita, roh kita. Kita nak belajar dalam tempoh Ramadan ni, roh boleh dibersihkan, kan? Kembali kepada fitrah, kan? Supaya kita dapat janji Allah. Disebut apa? Wa akhiruhu itqum minan nar. Pengakhirannya itu adalah kelepasan daripada azab api neraka. Awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Kelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ni pemberi kurnia Allah Subhanahu wa taala pada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rasa gembira datang Ramadan. Kena rasa gembira pasal apa? Sebab tu kita doa pada awal tu, mudah-mudahan kami bertemu dengan Ramadan. Kan? Jadi orang yang tak gembira datang Ramadan, ada something dalam hati dia tu. Something wrong. Kan? Ada perkara yang something wrong dalam hati dia. Walaupun tenaga kuat. Kan? Kalau di bandar budak-budak muda tu, orang panggil badan besar katang, kan? Badan katang, tiap-tiap malam pergi, tapi masjid tak sampai. Something wrong. Macam kereta lah, kereta enjin 3.0, tapi naik bukit tak lepas. Enjin 3.0 tapi enjin kotor, karat. Naik bukit pun tak lepas, tapi horsepower tinggi. Tadi masjid ni naik bukit tinggi ni, tapi tak lepas naik ke masjid ni. Walaupun tempat lain boleh lepas, pasal malam boleh lepas, pasal malam pagi lepas. Tapi masjid tak lepas. Sebab apa? Horsepower tinggi tetapi kotor. Sebab itulah persiapan ruhiyah sebelum kita menghadapi Ramadan. Nabi dan para sahabat bersiap sedia tarik dah permulaan pada bulan Rajab lagi sebelum masuk bulan Ramadan. Sebab itulah kita masuk bulan Ramadan, kadang-kadang kita lambat panas.
Kadang-kadang panas 10 hari pertama, 10 hari pertama panas sekejap. Ada orang macam tu. Kemudian lanjutan 10 hari lepas itu dia sejuk. Kan? Lepas tu bila hari-hari tazkirah, muncul tazkirah, 10 hari terakhir panas balik. Ada yang 20 hari pertama tu dia panas. Tapi 10 hari terakhir dia sejuk. Pasal apa? Sibuk dengan lemak, sibuk dengan buat kuih, sibuk dengan pasang lansir, kan? Sibuk dengan shopping sana, shopping sini, kan? Begitu. Jadi rugi kan? Jadi sebab tu kita masuk bulan Ramadan ni, kita gunakan sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin. Kerana dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan. Bulan Ramadan ni ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab tu kita kena bersedia, tuan-tuan. Itu cerita. Sebelum kita masuk Ramadan, kita bersedia. Jadi bukan sahaja kita puasa, jangan kita jadi puasa hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga saja. Menahan diri daripada lapar dan dahaga saja. Cuma masuk bulan Ramadan ni perintah wajib, tak dapat tidak kita kena puasa. Walaupun dalam bulan-bulan lain kita buat puasa. Kita buat puasa sunat. Ada puasa-puasa bulan-bulan tertentu kita puasa sunat. Tetapi dalam Ramadan ni perintah wajib, kutiba alaikumus syiyam. Wajib, kewajipan kita menunaikan puasa. Jangan kita jadi, maksudnya puasa yang kita dah buat sebelum ni, 11 bulan sebelum ni, kita sempurnakan dalam Ramadan. Baca Quran yang kita selalu baca sebelum dalam 11 bulan ni, masuk bulan Ramadan kita banyak lagi baca Quran. Sehingga ulama-ulama silam tinggal baca kitab, menumpukan pada pembacaan Al-Quran. Pada sebulan tak mengajar, kalau kuliah sebulan tak mengajar. Jadi fokus kepada pembacaan Al-Quran, khatam. Tapi bukan bermakna Ramadan itu bulan Al-Quran. Maksudnya Ramadan bukan bulan Quran. Ramadan bukan bulan sedekah. Ramadan bukan bulan ibadat-ibadat sunat. Tetapi Ramadan itu memperbanyakkan baca Quran. Di samping maknanya selain daripada bulan lain, pada Ramadan banyak baca Quran. Bulan Ramadan banyak pahala buat ibadat sunat. Bulan Ramadan makin banyak sedekah. Maksudnya 10 bulan kita dah sedekah, tapi masuk bulan Ramadan bertambah banyak sedekah kita. Jangan salah anggap pula, pada bulan Ramadan bulan nak baca Quran. 11 bulan lagi Quran duduk dalam rak. Di masjid kita alhamdulillah dalam rak ada Quran. Tak nampak. Apa jadi mana Quran tak duduk dalam rak lah, orang sini baca alhamdulillah. Pasal apa Quran duduk dia sentiasa bacalah, tidak jadi perhiasan aku dulu. Jadi maknanya dalam tempoh 11 bulan baca Quran lazimkan, tetapi dalam bulan Ramadan maknanya semakin banyak kita membaca Al-Quran. Itu persediaan kita. Yang penting sekali keimanan, persediaan keimanan, iman kita. Untuk kita maknanya mendatangkan takwa, la'allakum tattaqun tadi. Natijah kepada puasa itu la'allakum tattaqun. Jadi buah daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman ni ilmu dia panggil iman ilmu dia panggil. Kita belajar akidah kan. Dia panggil imanul ilmu ataupun dia panggil ilmul yakin. Yakin dengan ilmu. Yakin dengan ilmu. Kita yakin Allah Maha Pemurah. Kita yakin Allah yang memberi rezeki pada kita. Kita yakin Allah SWT melihat, mendengar kita. Allah Ta'ala mengetahui semua sekali, termasuk dalam hati kita. Itu keyakinan kita. Innahu alimun bidzatis sudur. Mana Allah itu mengetahui dalam hati kita. Dalam hati kita Allah SWT tahu. Kita yakin tu. Tetapi yakin kita dengan ilmu, yakin kita dengan pemikiran, akal. Menyebabkan ada masa kita rasa Allah tak tahu. Contoh bila kita semangat datang, ataupun masa orang ramai kita buat ibadat.
Tapi bila belakang orang, sebaliknya. Ataupun kita buat kebaikan di hadapan orang ramai, belakang orang kita melakukan maksiat. Contohlah. Jadi bermakna dia masih ada syirik lagi. Dalam hati dia masih ada syirik. Maksud ibadat kerana orang lain. Dia beribadat kerana orang lain. Ataupun lemah imannya. Lemah iman. Itu memang sifat makhluk. Tetapi bagaimana kita nak meningkatkan iman kita? Sifat makhluk memang iman dia yazid wa yanqus. Al-iman yazid wa yanqus. Ada masa iman dia tinggi, ada masa rendah. Ada masa tinggi, ada masa rendah. Jadi para sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni ketika denganmu ya Rasulullah, berada dalam majlismu ya Rasulullah, aku rasa dekat dengan Allah. Tetapi bila aku balik rumah, aku rasa jauh dengan Allah. Aku rasa jauh dengan Allah. Adakah aku dah jadi munafik? Adakah aku dah bagaimana iman aku? Adakah tidak ada iman?" Tak ada iman dia istilahnya munafik. Bila tak ada iman, maksudnya zahir keimanan, batinnya kufur. Nanti kata lain, tak ada iman. Jadi ketika kami berada di rumah, berada dengan anak isteri kami rasa jauh. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa andai kata kamu berada jauh dengan aku di rumah, kamu masih lagi iman kamu pada tahap sama ketika kamu berada dengan aku, maka malaikat akan berjabat tangan dengan kamu. Maksudnya malaikat pun akan mana sampai taraf malaikat lah. Kan? Tetapi hakikat manusia tak gitu. Yazid wa yanqus. Itulah. Itu manusia. Ada masa iman dia naik, ada masa turun. Ada masa naik, ada masa turun. Jadi naik turun tu fitrah manusia. Cuma ketika turun tu sejauh mana? Itu ilmu, peranan ilmu. Bila imannya turun tetapi dia tetap buat ibadat, dia akan dapat pahala yang itu dipanggil mujahadah. Walaupun malas macam mana. Biasa rajin kuliah, kena rasa ada masa rajin. Tak cerita orang lain, saya lah. Masa rajin-rajin, masa malas tu dia datang macam-macam. Kan? Tapi masa malas tu dah lawan juga. Itu mujahadah. Maksud tu iman turun. Tapi kita lawan juga. Lawan juga. Semayang jemaah, baca Quran. Ada masa apa dia rajin baca Quran. Ada masa malas. Ada masa satu juzuk habis. Kadang-kadang tak habis, tak ada semuka, tidur aterahat. Tak ada habis semuka, tidur aterahat, ngantuk. Pasal apa? Horsepower rendah. Horsepower tinggi tapi enjin karat. Ya, enjin semua. Sebab tu kena ada proses. Proses dia tu, saya nak umpama macam kebun lah, kebun. Kebun kalau semua, tak boleh masuk lah kebun. Tak boleh buat tanah lah. Tapi kebun nak buat, kena lalu, kena merenteh lah. Merenteh, kena tebah. Jadi proses tebah itu kena selalu. Proses tebah itu. Jadi proses tebah itulah dia panggil daripada iman ilmu kepada iman ahyan. Apa iman ahyan? Iman ahyan adalah iman dengan mata hati. Tapi ilmu bukan kata kena semua orang kita nak hukum semua dengan cerah mata hati seperti awliyaillah. Maknanya sekurang-kurang dengan akal itu sah dan iman. Tapi dia dari sudut nafsu dia sentiasa lawan. Ada masa dia jatuh. Kan? Dari sudut nafsu dia panggil nafsul ammarah. Dengan belajar tasawuf pula. Nafsul ammaratun bisu. Nafsul ammarah ni sentiasa mengajak kepada keburukan. Kan? Dia kena naik lagi step dia. Mana daripada iman ilmu kepada iman ahyan, iman dengan mata hati. Mata hati apa? Melihat akan dipanggil melihat, nampak dengan mata hati akan sifat-sifat. Kalau kita belajar sifat 20 dipanggil sifat ma'ani. Sebab tu ulama dulu dia panggil, dia bermuraqabah dengan sifat-sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sama, basar maksudnya Allah mendengar lagi maha melihat. Jadi maha mendengar lagi maha melihat bukan duduk di akal saja, di hati. Di hati maksudnya dia merasa akan Allah maha mendengar, maha melihat. Kan? Dia rasa. Maka di hadapan orang ramai ke, di belakang orang ramai ke, dia sentiasa berwaspada. Dia panggil muraqabah. Takut. Kan? Takut. Sebab tu la'allakum tattaqun. Jadi kesempurnaan iman. Sebab tu kita masuk bulan puasa ni supaya kita iman kita meningkat.
kita jadi orang iman meningkat, perhiasannya adalah takwa. Jangan kita kata takwa, jangan kita keliru pula takwa iman mana satu ni. Benda tu sama je, dia jalan package. Dari sudut iman daripada iman ilmu kepada iman ayat. Dengan kita beramal tu kepada iman ayat. Daripada nafsu kita, nafsu apa ni? Amarah naik kepada nafsul lawamah, naik kepada nafsul mutmainnah. Itu dari sudut perjalanan batin, perjalanan nafsu kita. Kan? Dari sudut ilmu kepada yakin dengan ilmu, kepada ainun, yakin dengan mata hati. Pasal apa? Dengan proses ibadat kita tadi, dengan proses puasa mujahadah, kita menahan diri kita daripada nafsu. Bukan saja menahan diri pada lapar dan dahaga. Itu puasa orang awam. Lapar dan dahaga. Bila puasa, bila masa berbuka, dia balas dendam. Tadi daripada pagi sampai petang dia tak makan. Bila berbuka puasa, dia balas dendam. Semua ada. Semua ada, dengan mutabaknya, dengan apa lagi, sate lagi apa. Akhir sekali tak mampu. Akhir sekali tak datang tarawih. Tak kaya. Perut dah penuh. Kan? Jadi maknanya puasa hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga. Kita tak nak itu. Kita dah upgrade, dah hidup dah berapa tahun, 60 tahun, 70 tahun dah. Masuk saya sendirilah. Nasihat pada dia sendiri. Jadi kadang-kadang kita ni cerita, sebenarnya dia return balik pada hati kita sebenarnya. Kalau tak cerita, kita tak sampaikan. Itu sebenarnya. Jadi daripada ibadat yang hanya menahan diri pada lapar dan dahaga kepada puasa orang yang dipanggil muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia berpuasa antaranya menjaga anggotanya, 7 anggota yang batin, 7 anggota yang zahir. Dia panggil menjauhi daripada maksiat yang zahir. Tak tahu lah ustaz, apa 7 anggota yang zahir? Tak tahu, kena belajar tasawuf. Syariat qalbi, syariat batin, apa? Belajar tasawuf. Kitab penawar bagi hati, kena cari ustaz yang boleh mengajar kitab penawar bagi hati untuk kenal apa ni penyakit, apa ni dosa yang berpunca daripada 7 anggota zahir. Daripada lidah kita, daripada telinga kita, daripada mata kita, daripada kemaluan kita, daripada perut kita, daripada kedua tangan kita, daripada kedua kaki kita. Ada 7 anggota. Jadi puasa ni bukan puasa menahan diri lapar dan dahaga saja. Mana puasa mata pun kena puasa juga, telinga kena puasa juga. Kan? Ini jalan untuk kita menjauhkan diri daripada, contohnya mengumpat, mulut mengumpat, telinga duduk tumpang dalam majlis mengumpat. Sekarang dipanggil majlis membawang. Mulut membawang, telinga tumpang majlis membawang. Tangan menjamah benda yang haram, kaki melangkah pada tempat yang haram, kemaluan berzina, mana tempat yang selain daripada perkara yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perut, kan? Jadi puasa ni maksudnya bukan saja perkara yang haram. Haram tu memanglah kita jauhkan dah. Tetapi termasuk dalam puasa juga menjauhi daripada perkara yang halal tetapi berlebihan, melampaui batas. Makan banyak, mana dalam puasa perintahkan kita juga jangan melampaui batas. Jangan kita melampaui batas. Makan banyak. Padahal makan apa halal ustaz? Bukan duit mencuri ni. Duit jual sawit orang ni, tak ada, bukan duit haram ni. Ni duit halal. Tapi perintah agama kurangkan makan. Jangan melampaui batas. Itu dipanggil kalau itu dipanggil daripada syarak kepada warak. Dipanggil warak, hukum warak. Betul, Imam Ghazali kata hukum ada 2. Yang pertama hukum syarak, yang kedua hukum warak. Warak tu maksudnya meninggalkan perkara yang sia-sia ataupun perkara yang melampaui batas. Bercakap boleh cakap, tapi puasa ni kurangkan bercakap. Kurangkan mendengar perkara yang jaga puasa daripada 7 anggota. Bukan saja menahan diri daripada lapar dan dahaga. Itu.
Jadi 7 anggota tadi menyebabkan puasa kita. Ya, kemaluan perut, kan? Walaupun kita kata zina ustaz, zina ni khuruj, masuk masuk mana apa ni? Kemaluan. Laki dan perempuan tu bawa bagi zina, tapi tak mata pun berzina. Sebab tu Allah tak perintah la taqrabu zina, jangan hampiri zina. Sebab nak zina ni payah. Bukan senang nak zina ni. Kecuali pelacur payah pula kan. Tapi nak zina dengan orang yang nak mula mukadimah tu payah. Kena itu lagi, kena atau suruh, kalau dulu zaman dulu surat, sekarang ni WhatsApp lah. WhatsApp, lepas tu ajak jumpa lagi. Mula jumpa siang, lepas tu malam pula. Lepas tu malam tu ajak ke rumah pula. Hujung minggu ni mak ayah tak ada, ajak ke rumah. Kan payah kan mukadimah tu. Tapi awal tu Allah jaga, la taqrabu zina, jaga mata, jaga telinga. Kan? Biar kita makan masuk satu makanan, masuk dalam perut, sembelih atau sembelih. Bila sembelih tu, kita makan julak, dan kita makan julak boleh buang. Tapi kalau dengar satu perkara, melihat satu perkara, dia lama, dia payah hadap. Lepas tu orang dulu kata dari mata turun ke hati. Betul sangat tu istilah. Dari mata turun ke hati. Kita pandang tadi, satu benda kita pandang dia haram, satu benda haram kita pandang ataupun kita dengar, dia bawa lama dalam semayang tu. Semayang tu boleh tak khusyuk tuan-tuan. Oh, dia ingat Allah lawanya. Contohnya. Tak kira lawa tu subjektif lah. Ataupun lawa tu apa. Kan? Tapi bawa dalam semayang tu ingat. Dengar apa jadi lama, dia nak hadam tu lambat. Jadi hadam tu apa? Dia bawa kepada hati. Kotor hati. Jadi kena ada proses penyucian. Jadi Ramadan ini sebagai madrasah untuk kita mensucikan hati kita daripada perkara-perkara itu kan. Jadi insya-Allah kita nak sebut ada beberapa perkara yang tak pastilah sempat ke tidak ya. Jadi tuan-tuan dah maklum semula antaranya kita perlu melakukan persediaan dari sudut sebagai contohnya puasa qada yang kita dah lepas. Tapi ini tak sempat tuan. Kalau nak qada katalah tahun satu lagi dah berapa bulan dah. Berapa hari tak puasa kan. Jadi macam mana kita nak qada? Ini ada baki 8 hari lagi. Sedangkan puasa qada ada katalah ada sebulan 30 hari kena qada. Jadi sebab tu qada kena buat awal lah. Cuma masalahnya fidyah. Fidyah kan. Bila fidyah tu kita tak bayar melangkau Ramadan, maka asalnya kita kena qada saja. Bila melangkau pada Ramadan yang berikutnya, maka kita kena bayar fidyah. Fidyah. Jadi makna fidyah kalau kita tak bayar dia jadi berganda. Sebab itulah kena selesai siap-siap. Bayar fidyah hutang. Adapun qada tak boleh kita buat dalam dalam puasa. Contoh kita niat puasa tunai Ramadan, tiba-tiba kita nak ganti qada tak boleh. Dia jadi tidak sah puasa. Pasal apa? Puasa mesti niat puasa tunai Ramadan. Sebab tu tentukan puasa wajib Ramadan kan. Dia tak boleh kita kata puasa nazar, rugi pula. Tak boleh gapo. Contoh esok kita malam tu niat esok aku dulu ada puasa nazar. Tapi nak niat sekali dengan puasa wajib, nak kemar tak boleh. Jadi gugulah. Dia tak boleh berhimpun dua wajib. Jadi mesti niat kalau nak buat nazar dua pada Ramadan lah. Ataupun nak buat qada dua pada Ramadan. Kan? Nak buat qada. Tak boleh niat qada sekali nak niat sekali dengan puasa tunai tak boleh. Saya rasa banyak kalau kita nak cerita bab fidyah Kemudian ada beberapa perkara lah saya kira semua dah maklum. Sikit lagi 10 minit boleh? 10 minit. Jadi apa yang penting pengajaran kita ketika kita menghadapi bulan Ramadan, persediaan kita bagaimana Ramadan adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seperti disebut tadi, khairun min alfi syahrin. Bulan Ramadan itu lebih baik daripada seribu bulan. Kita rebutlah bulan malam Lailatul Qadar. Ada ulama kata 10 hari terakhir. Ada ulama kata bermula daripada awal Ramadan. Ada ulama mengatakan pada bermula pada awal Ramadan, kita kena bekerja untuk bertemu salah satu daripada malam. Malam Lailatul Qadar. Maknanya satu ibadat malam tu. Maksudnya kalau sedekah kita seperti 1000 bulan. Kalau ibadat sunat kita, ibadat seperti 1000 bulan. Dahlah kita buat amalan sunat itu seperti kita buat amalan wajib. Kita buat amalan wajib digandakan fadilat dia. Digandakan fadilat dia. Bertemu pula dengan malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Tuan-tuan, kita ni dah pendek umur tak panjang, semayang pun tak seberapa, semayang sunat pun culat-culat, kejap buat, kejap tak buat, ba'diyah tak buat kan, qabliyah pun tak buat kan. Kadang-kadang kita terlepas miss. Contohnya ba'diyah, qabliyah qabliyah sebelum semayang qabliyah zuhur. Antara kelepasan daripada azab api neraka, sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Kita buat dah apa. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat kan. Banyak sibuk kerja sampai-sampai imam dah sembahyang, contohnya kan. Jadi masa itulah Allah Taala nak beri kelebihan tu dalam bulan Ramadan. Bayang kita buat ibadat, kita dapat 1000 seumpama 1000 bulan. Bermakna satu ibadat 1000 bulan berapa tahun? Lebih kurang 83 tahun, lebih kurang 83 tahun. Maknanya mati itu semula kita. Kan? Kita mati. Jadi jarang orang boleh hidup sampai 80 tahun. Ada yang 90 tahun ada. Ada yang 90 lebih ada. Ada yang 100 lebih ada. Kan? Tapi kalau 100 lebih, 90 lebih dah membawa manfaat, alhamdulillah. Tapi kalau 100 lebih tak ada manfaat, rugi juga kan. Jadi 83 tahun kita dapat seumpama, mana 1000 bulan, 83 tahun. Kalau kita dah ibadat sebanyak 10 tahun, bayang kita umur kita dah pendek. Umur ummati, sabda Rasulullah, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 ke 70 tahun. Umur Muhammad 60 ke 70 tahun saja. Umur Nabi kita Muhammad SAW 64 tahun. Jadi kalau kita dapat lebih, alhamdulillah, rezeki 80 tahun, 100 tahun, 90 tahun kan. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz boleh tak saya doa, saya nak umur panjang. Berapa umur? Saya nak 150 tahun, dia kata. Dia kata tak tahulah 150 tahun. Boleh doa, tak salah doa umur panjang, tapi 150 tahun tak tahu jadi apa dah. 90 tahun pun dah cakap nyanyuk kan. Jalan pun dah bongkok 3 dah. 150 tahun tak tahulah. Orang pagi mati beragai mati keras gitu, kayak mati cicak keras tu kan. Mana mengangkut 150 tahun. Jangan. Yang penting kita doa berkat sudahlah. Kita doa panjang umur dalam keberkatan. Mana umur tu kita gunakan untuk melakukan ibadat, untuk tolong agama Allah kan, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ni tempat untuk kita menuai hasil ya. Kalau nak banding kita umur umat terdahulu ada yang 1000 tahun. Disebut Nabi Musa AS 120 tahun akil balik. Nabi Musa AS 120 tahun. Ada ulama menyebut baru akil balik. 120 tahun baru akil balik. Kita 10 tahun kan. Sekali lewat pun 14-15. Jadi ni 120 tahun. Kan? Baru akil balik. Umur 1200. Maknanya kita dah, contoh kita dah dapat malam Lailatul Qadar selama 10 tahun. Kita dah dapat lebih kurang 800 tahun ibadat. Kira ni main-main matematik tuan-tuan. Balikkan kira lah. 83 tahun darab dengan 10 tahun dapat Lailatul Qadar. Kalau dapat 20 tahun Lailatul Qadar, kita dah hidup 20 tahun, betul-betul kena dengan kita. Sebab tu kena buat setiap saat dalam Ramadan tu niat kerana Allah, ibadat kan.
Kalau betul-betul dapat 20 tahun lah, kita dapat menempuh Lailatul Qadar 20 tahun, bermakna ibadat kita dah 1600 tahun. Kita dah boleh challenge umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat yang terdahulu kan. 1200 tahun, 1600 tahun ibadat. Jadi itu yang apa ni? Kita kejar Nabi, para sahabat kejar. Termasuk kita lah kena kejar bulan Ramadan ni setiap ibadat dengan membaca Quran. Bukan makna lepas pada Ramadan kita tak baca Quran. Cuma bila Ramadan ni kita ada masa. Macam mana lepas Ramadan ni kita nak atur masa kita. Walaupun sibuk macam mana pun sempat untuk kita baca Quran sebelum Zuhur, selepas Zuhur kan. Contoh nak habis satu juzuk, macam mana kita kena atur, kena rancang lah masa tu. Sebelum subuh baca Quran berapa muka? Contohnya 2 muka surat. Kan? 2 muka surat. Masuk lepas subuh 2 muka surat. Dan 2 muka surat 2 helai. 4 muka surat 2 helai. Kan? Jadi kalau satu juzuk berapa? 20 muka surat. Bersamaan dengan 10 helai. Betul? 10 helai. Maknanya sehari kalau kita bagi betul-betul boleh dapat satu juzuk sehari. Satu juzuk maksudnya tiap-tiap hari satu juzuk, 30 hari 30 juzuk. Sebenarnya boleh khatam. Tapi masa kita gimana? Sebab itulah Allah bersumpah demi masa, wal asri, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi dalam bulan Ramadan berlaku juga beberapa peristiwa, antaranya iaitu peristiwa penurunan Al-Quran. Kita bukan sekadar baca saja, kita ambil pengajaran daripada Al-Quran. Syahrul Ramadan, firman Allah Taala, Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan? Dalam bulan Ramadan itu turun pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi petunjuk bagi manusia, membezakan antara hak dan batil. Quran ini menjadi petunjuk. Jadi kita Quran ini sebagai contoh dalam kehidupan kita. Sebab itulah mana selepas bulan Ramadan kita dah dapat simbolik kata mana kita memahami seluruh ajaran Al-Quran. Jangan ambil separuh-separuh saja. Separuh-separuh ni pengantin Yahudi je. Al-Maghdub. Kita doa sama dalam sembahyang kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan mereka yang diberi nikmat. Ghairil maghdub, bukan mereka yang dimurkai. Jangan kita jadi al-maghdub. Walaupun al-maghdub itu dituju kepada Yahudi. Ulama tafsir menyebut Yahudi. Tetapi secara umumnya kita diberi kitab Al-Quran. Yahudi, apa ciri-ciri Yahudi? Mereka itu beriman sebahagian dan kufur pada sebahagian daripada Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebahagian, kufur dengan sebahagian daripada kitab. Itu ciri-ciri al-maghdub. Bukalah tafsir Quran. Lepas ni kita buka tafsir Quran. Apa ciri-ciri al-maghdub? Apa ciri-ciri siratal mustaqim? Apa ciri-ciri siratal mustaqim? Apa ciri-ciri al-maghdub? Banyak dalam Quran. Ada orang yang tipu dalam perniagaan, ada orang tipu-tipu, macam-macam ciri-ciri dalam Quran. Kan? Yahudi, golongan Yahudi yang mendustakan nabi-nabi mereka, yang membunuh nabi-nabi mereka. Al-maghdub. Ad-dhalim, ad-dhalim mereka yang sesat. Jangan kita apa ni? Jangan kita keluar daripada jalan yang sesat. Apa yang sesat? Jalan iblis. Apa dalam Ramadan ajar kita, masuk dalam agama secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah dalam agama Islam ni secara keseluruhan. Jangan kamu mengikut, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Maknanya keluar pada Islam, mengikut jejak langkah syaitan. Sebab itulah kita nak agama ni atas akidah, bukan atas sebab-sebab lain, bukan atas sebab-sebab kepentingan tertentu.
Bukan atas sebab perkumpulan-perkumpulan tertentu. Kita nak Al-Quran dan hadis Nabi SAW duduk di atas. Ya, kan ada orang tidak ada kepentingan lain. Seumpama pemuka-pemuka Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah SAW nak beri harta, nak beri pangkat, nak beri isteri, perempuan-perempuan cantik pada Rasulullah kata tak. Anda kata bulan dan bintang pun, kan? Nescaya maknanya nescaya aku pilih untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan agama tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena. Itu turunnya banyak lagi bulan Ramadan. Antaranya berlaku dalam peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah SAW, iaitu perperangan Badar, perperangan Badar Al-Kubra. Banyak lagi peristiwa berlaku pada bulan Ramadan. Kalau kita antaranya perang Badar, bagaimana para sahabat Rasulullah dan para sahabat menang dalam perang itu 313. Rasulullah dan para sahabat berlawan dengan 1000 tentera kaum musyrikin Mekah. Tapi bagaimana Allah Ta'ala beri pertolongan dalam perang Badar. Kutiba alaikumul qital, sama dengan ayat tadi. Kutiba alaikumus siyam, tapi dalam Quran juga sebut kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang. Ayat sama, jangan. Itu kena faham. Maknanya kena faham satu hukum tu secara keseluruhan Al-Quran. Kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas, kan? Banyak dalam Al-Quran. Sebab tu balik jalan penyelesaian kita balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Ramadan ajar kita, syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran, kan? Bulan Ramadan itu Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kita boleh beza antara hak dan batil. Sebab tu kalau kita nak tengok dalam Quran apa sebut, tengok ayat. Bukanlah kamu memandang kepada timur ataupun barat. Agama tu bukan kamu pandang kepada timur dan barat, tetapi kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bukan kamu ambil contoh pada barat, bukan ambil contoh pada timur, tetapi beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhirat. Itu sebenar-benar. Sikitlah sebagai peringatan kita sebelum kita masuk bulan Ramadan. InsyaAllah lepas Ramadan kita jumpa lagi. Jadi kita buatlah sebaik mungkin, betulkan niat kita kepada Allah SWT. Dan mungkin tahun ini adalah tahun terakhir bagi kita. Jadi kita kena rasa Ramadan ni adalah Ramadan terakhir. Masuk kita kadang, masuk saya lah, kadang kita lalai. Kita rasa macam Ramadan biasa je. Tapi patutnya kita rasa macam tu. Maknanya aku ni, bila kita rasa ini yang terakhir, kita akan buat betul-betul. Macam semayang juga lah. Kita lupa lepas ni, belum tentu lepas kita semayang Isyak ni, belum tentu kita hidup. Jadi bila kita rasa belum tentu kita hidup, maka kita buat betul lah, kan? Sebab kita tak tahu bila lagi kita akan datang kita hidup juga. Tak ada orang boleh jamin. Contoh kita tarik nafas, tiba-tiba Allah tahan nafas kita. Tak boleh kita lepas nafas, mati lagi tuan-tuan. Kita dah masuk sempadan barzakh. Apa sempadan kita dengan barzakh? Sempadan kita adalah satu helaan nafas saja. Nafas kita putus, Allah Ta'ala tak beri pinjam kepada kita oksigen, udara tak beri pinjam, maka ketika itu kita dah masuk sempadan barzakh. Banyak sahabat-sahabat kita yang dah pergi, saudara mara kita dah pergi, kan? Ada yang meninggal semalam, ada yang meninggal hari kemarin. Sebenarnya dia tak sangka pun dia akan mati semalam. Dan dia pun dah ada perancangan 10 tahun akan datang lagi. Kan? Dia dah ada perancangan aku nak buat apa, lepas ni aku simpan apa, EPF aku nak buat apa, aku nak simpan duit SPH tu. Nak simpan untuk apa? Untuk hari tua, dia kata. Macam dia muda saya lagi. Untuk simpan hari tua. Kan? Kalau kita faham dunia ni, dunia yang fana. Dunia ni binasa-binasa, kan? Baru-baru binasa-binasa. Jadi sebelum kita pergi, kita transfer lah duit kita. Bukan maksudnya belanja tak. Tu, mana kita transfer duit kita tu daripada mata wang dunia kepada mata wang akhirat. Macam kita nak pergi luar negeri lah. Kita nak pergi Indonesia, nak bawa duit RM ringgit Malaysia, laku tak belanja di Malaysia? Walaupun duit banyak-banyak mana sekalipun, takkan laku duit kita untuk belanja di Indonesia. Macam tu juga nak pergi ke Jepun, kena pakai tukar duit yen.
Nak pergi Amerika kena tukar dolar Amerika. Nak pergi Singapura kena tukar dolar Singapura. Supaya apa? Supaya kita boleh belanja sana. Itu maksud tukar duit. Kena pergi money changer dulu. Sama dah. Kita ni nak bawa ke akhirat kena money changer. Nak simpan macam mana dah? Nak simpan duit macam mana? Jadi guna infak pada jalan Allah. Tolong perjuangan Islam. Tolong sekolah-sekolah agama. Tolong pondok-pondok. Itu lagi bekalan kita untuk akhirat. Orang susah dan sebagainya. Allah Alam. Cukup sekadar itu malam ni. Mohon maaf jika ada terlanjur perkataan, terkasar bahasa dan sebagainya. Ambil masa sedikit. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita dan memberi kita ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Menyelamatkan kita, dan akhir sekali kita dalam bulan Ramadan kita mendapat janji Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu alam. Bertangguh dengan tasbih kifarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.